cikgu tu nak aplikasikan ke aktiviti yang ada aktiviti PDP menggunakan mengaplikasikan Connectivizer. Yang pertama sekali, guru tu haruslah membuat naik video yang pendek berkaitan kita semula. Yang ni berdasarkan tajuk kita semula. Pendek berkaitan kita semula di Google Classroom. Lepas tu, murid daripada Google Classroom tu, murid boleh menonton video dan mencari maklumat tambahan melalui internet. Daripada kalau cikgu tu upload dekat Google Classroom tu, kalau murid tu nak lebih lanjut tentang tajuk kita semula ni, murid tu boleh sebelah lagi internet untuk explore lagi tentang kita semula tu. Jadi yang ketiga adalah murid boleh berkongsi dapatan dalam bentuk nota, ringkas ataupun gambar ataupun rangka suara di Padlet yang disediakan oleh guru dekat dalam Google Classroom tu. Lepas tu, selepas daripada tu, murid memberikan komen atau maklum balas terhadap pengkongsian rakan dia. Jadi setiap kali macam kita kan, kita upload, setiap kali kita buat tugasan, kita upload dekat dalam Google Classroom. Jadi lepas kita upload tu, kawan-kawan boleh bagi kongsi pendapat. Lepas tu macam share pendapat dia melalui Google Classroom tu. Lepas tu yang terakhir, aktiviti diakhiri dengan refleksi ringkas dan dah. Okay, seterusnya elemen Connectivizer ni ada 4. Yang pertama, pembelajaran berlaku melalui rangkaian video. Yang kedua, murid mengakses pelbagai sumber maklumat. Tak kisahlah daripada segi macam YouTube, Google Classroom. Lepas tu, yang ketiga, interaksi dan perkongsian idea berlaku secara dalam talian. Dan yang keempat, pengetahuan dibina melalui hubungan antara maklumat dan komuniti pembelajaran. Peranan guru pertama adalah memberi murid mencari sumber informasi dan setelah itu guru ni dia berperan untuk bimbing murid tu lah. Yang kedua adalah sediakan panduan langkah demi langkah penggunaan komputer. Maksudnya dekat sini guru ni dia berperanan untuk tunjuk ajar lah daripada satu ke satu langkah. Yang seterusnya adalah memberi sokongan dan dorongan semasa perbincangan. Suatu perbincangan tu guru sebagai pendorong dan penyokong. Yang keempat, dia memberi maklum balas membina terhadap hasil kerja murid. Jadi bagilah maklum balas sama ada kerja tu bagus ataupun tak pun dia beri maklum balas juga supaya murid-murid tu dapat tingkat belajar daripada dia punya kesilapan. Dan akhir sekali adalah memantau interaksi murid agar berlaku komunikasi yang positif dan beretika. Okay, seterusnya adalah penyelesaian aktiviti untuk MBPT. Yang pertama adalah bahan pelbagai aras, iaitu dia disediakan, contohnya cikgu tu boleh disediakan teks ringkas dan mudah difahami, gunakan ayat pendek serta isi penting dalam bentuk point dan berikan pilihan tugasan, contohnya menulis nota ke, lukis gambar atau rakam audio. Contohnya macam Dr. Yus bagi kita tugasan kat kita sekarang. Padlet. Yang kedua seterusnya sokongan visual dan juga audio. Jadi guru ni boleh menggunakan video dengan yang mempunyai sari kata supaya dia ni kalau dia tak dengar, dia boleh baca. Seterusnya menyediakan gambar rajak atau infografik supaya dapat menarik minat murid tu lah. Akhir sekali memberikan arahan dalam bentuk rakaman suara. Seterusnya yang ketiga adalah sokongan tambahan. Jadi guru haruslah memberikan masa tambahan untuk murid tu menyiapkan tugasan. Seterusnya menyediakan rakan pemimpin, iaitu peer support, macam buat bersama-sama lah. Seterusnya akhir sekali ialah menggunakan template jawapan sebagai panduan. itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.